بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid, katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan. Jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. Dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya pada hari akhirat kelak. Dan berilah khabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman. Setelah Allah Ta'ala menyebut tentang perkara yang bersangkutan dengan anak yatim yang berkait dengan pengurusan hartanya, dan Allah Ta'ala menjelaskan siapa yang menginginkan kebaikan kepada harta anak yatim, maka Allah mengetahui. Siapa yang ingin mendatangkan mudarat kepada harta anak yatim, maka Allah mengetahui. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka di antara cara mereka menjaga harta anak yatim dengan mengahwini anak-anak yatim. Yang dimaksudkan mengahwini anak yatim bila mana anak ini membesar dan baligh
lalu mereka mengahwininya. Maka sesuailah ayat selepas ini atau selepas perbicaraan harta dibahaskan tentang perkahwinan. Jadi kalau kita lihat kronologi penafsiran atau ayat-ayat yang diturunkan, kalau sebelum ini bercerita tentang peperangan. Kemudian kita bercerita tentang hubungan dalaman. Dan hubungan dalaman umat Islam yang perlu umat Islam jaga dengan pengharaman arak, dengan pengharaman judi, dan juga pengharaman makan harta anak yatim. Haramkan arak, haramkan judi, kemudian pengharaman harta anak yatim, serta anjuran supaya bersedekah apa yang menjadi lebihan harta. Dan ini semua adalah pembentukan masyarakat. Dan pembentukan masyarakat itu juga hadir dan datang melalui sistem perkahwinan. Negara yang hebat bermula dengan adanya sistem perkahwinan yang hebat. Kalau sekiranya negara gagal menguruskan perkahwinan dan hukum hakam berkait dengan perkahwinan, maka masyarakat akan menjadi huru-hara. Dan lihat bagaimana Islam menangani pembentukan masyarakat melalui cara perkahwinan. Sebab kita masyarakat ini bermula daripada perkahwinan. Dengan adanya perkahwinan, maka terbina dan meluaslah masyarakat. Dengan kuatnya perkahwinan, maka kuatlah hubungan kemasyarakatan. Sebab bila seorang itu berkahwin, semua masyarakat datang rai. Pengantinnya 2. Yang datang sepanjang perkahwinan 2,000 orang. Ini satu pengantin. Pengantin ni pula kahwin, 2,000 orang juga datang. Yang ni pun 2,000 juga. Akhirnya kalau satu Malaysia, bayangkan ada 100 pengantin, arti 200,000 orang yang meraikannya. Kalau ada 100 pengantin. Habis kalau ada 1,000 pengantin, 2 juta orang. Makinlah masyarakat. Dan masyarakat ingin melihat satu sistem perkahwinan. Maka Islam satu-satunya agama yang meletakkan asas perkahwinan pergi kepada akar umbi penyelesaian. Dalam agama lain, mereka tak peduli kahwin dengan siapa. Hindu kahwin Kristian, Kristian kahwin dengan Buddha, Buddha berkahwin dengan tak ada agama. Bukan satu halangan. Mereka boleh berkahwin sesiapa sahaja yang mereka nak tanpa ada halangan agama. Apatah lagi halangan-halangan yang lain. Kita tahu disiplin yang paling tinggi bagi manusia ialah disiplin agama. Kerana ia berkait dengan kejujuran seorang makhluk dengan penciptanya, Khalik. Maka disiplin ini melibatkan hati. I'tiqad, kepercayaan. Bukan sekadar perbuatan lahiriah semata-mata. Kalau kita lihat agama lain tak peduli pun kahwin dengan siapa. Kerana itu tak ada satu sistem perkahwinan yang betul. Menyebabkan perkahwinan ini gagal. Asas perkahwinan dalam Islam ialah akidah. Maka bila tidak sama akidahnya, maka tidak halal perkahwinannya. Bukan diharamkan. Bukan nilai akidah nilai tertinggi. Lebih tinggi daripada nilai kecantikan seorang perempuan. Nilai kekayaan seorang perempuan. Atau nilai kecantikan seorang lelaki. Dan nilai kekayaan seorang lelaki. Maka tidak ada gunanya seorang perempuan mengahwini lelaki kerana cantiknya, hartanya, tetapi kafir. Kerana ia akan merosakkan langsung terus hubungan perkahwinan itu. Kerana setiap perkara dalam kehidupan dunia ini perlu mendapat redha Allah. Mengelakkan kemurkaannya. Bila hidup sudah tidak ada redha Allah, maka ia akan binasa lambat launnya. Ia umpama kita katakan retak menunggu belah. Kita katakan ia umpama telur di hujung tanduk, embung di hujung rumput. Menunggu masa untuk luruh, runtuh, hancur. Kerana itu akhirnya kita lihat sistem perkahwinan selain Islam tidak lagi diyakini. Maka berlakulah penzinaan berleluasa. Mereka bercinta, lebih lama berkahwin. Bercinta, duduk sekali 10 tahun. Kahwin cuma 2 tahun. Kerana asas yang dibina bukan daripada asas akidah. Hanya pada asas cinta, asas cantik, asas kepentingan. Yang semua asas ini sebenarnya bukanlah tiang seri, tiang kukuh dalam perkahwinan. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut khusus tentang hukum perkahwinan dengan firman-Nya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Maka kamu wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir yang mensyirikkan Allah hatta sehinggalah yu'min, dia memeluk Islam. Kalau dia sanggup memeluk Islam, maka boleh. Wala amatun mu'minatun
berkahwin dengan hamba hitam khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, lebih baik daripada berkahwin dengan perempuan kafir walaupun ia menawan hati kamu. Baik, Allah Ta'ala menyebut la amatun ataupun amatun, perempuan yang disebut hitam. Amatun ni perempuan hitam. Tetapi mukminah, beriman, dia jauh lebih baik. Diceritakan sebab turun ayat ini apabila seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah, dia ada seorang hamba dia, kalau ketika itu hamba memang daripada Ethiopia, Habsyah, Afrika, hitam. Maka Abdullah bin Rawahah satu hari marah kepada wanita ini. Bila marah sangat, falatamaha, dia pun tampar. Dah marah tampar. Kalau lelaki senang marah tampar, marah lah tu. Falatamaha summa innahu fazi'a, kemudian dia mula rasa bersalah dan takut. Kenapa aku pukul perempuan? Kenapa aku pukul hamba-ku? Kenapa aku tampar dia? Sedangkan ada hadis Nabi SAW melarang tampar muka. Sabda baginda SAW, iza daraba ahadukum falyashtanibil wajha, seseorang bila nak pukul orang maka jangan pukul muka, jangan menampar. Nabi SAW melarang mana orang Islam tampar muka orang Islam. Tak dibenarkan. Bukan kita dilarang even tampar muka binatang. Tampar muka kucing pun tak boleh. Sebab pada wajah itu ada karamah, kemuliaan. Ada maruah. Anak-anak kita pun kita tak tampar dia. Takat nak tepuk bahu okey, tapi jangan tampar muka. Tapi kadang-kala tuan-tuan, kita tidak mampu mengawal kemarahan kita pada satu ketika. Maka itu adalah kelemahan kita. Tetapi kita tahu benda itu salah. Maka Abdullah bin Rawahah tahu salah. Fafazi'ah, maka dia pun takut. Kenapa buat kesilapan ini? Maka dia datang jumpa Nabi SAW, memberitahu kesilapannya. Kemudian dia berkata di hadapan baginda SAW, la'ataniqannaha wa la'atazawwajannaha, demi sesungguhnya akan kumerdekakan wanita ini. Akan kumerdekakan. La'ataniqannaha, saya akan merdekakan wanita ini, wala atazawwajunnaha, dan saya akan mengahwininya. Maka dia pun buat. Kan nak tebus kesalahan dia, tampar hamba dia, dia merdekakan hamba dia. Kemudian dijadikan sebagai isteri dia, kahwin. Orang ramai mula bercakap, dah tak ada perempuan lain nak kahwin. Dia kahwin ni sebab nak tebus kesalahannya. Maka orang pun mencela lah. Punya ramai perempuan Arab lawa-lawa dikahwinnya hamba. Maka Allah turunkan ayat ini. Apa hinanya? Kalau hamba ini beriman baik, dia lebih baik daripada mana-mana perempuan yang lawa yang kafir. Artinya akidah mengangkat seorang itu jadi mulia. Kalau perempuan kafir tadi, perempuan kafir walau lawa, ni rambut brown, mata pun Masya Allah hijau mata, misalnya, macam ikan kembung mata dia, hijau. Nampak lawa semua perfect, harta banyak, tapi kalau tak ada akidah, tak ada nilai. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut min musyrikatin, daripada wanita kafir, walau a'jabatkum, walau kamu terpesona dengannya. Kata ulama, maksud terpesona dengan sini, di sini ialah jamalaha wa malaha, lawa dia dan kaya dia. Dan perempuan dalam lawa kaya pula, siapa tolak? Ada orang tolak? Kita tolak. Kalau isteri kita ada sebelah, memang kita tolak. Realitinya orang tak tolak wanita dengan kaya dia, dengan lawa dia. Bukan lelaki terpesona melihat, tetapi Islam ajar akidah nombor satu. Kemudian Allah menyatakan, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan jangan kamu pula menikahkan anak-anak perempuan kamu dengan lelaki-lelaki kafir sehingga mereka beriman. Yang tadi, jangan kamu wahai lelaki berkahwin dengan perempuan kafir. Kahwin dengan hamba lagi baik kalau dia beriman. Dan ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abi Mirsad Al-Ghanawi. Ada seorang perempuan berkenang dengan dia, namanya Anak perempuan yang kafir. Dia kaya, banyak harta.
Lalu dia kata kepada Abi Mirsad, kenapa tak kahwin dengan kita? Kahwinlah dengan saya. Lalu kata Abi Mirsad, celaka kamu. Wahai hak, celaka kamu. Islam menghalang aku berkahwin dengan perempuan kafir. Apa salahnya kahwin je? Aku minat ni, aku nak kahwin, kata anak. Boleh aku kena tanya Nabi dulu. Kalau betul kamu nekat nak kahwin aku, boleh. Tapi aku tanya Nabi. Lihat imam para sahabat. Tak ada nak bantai dulu lah, baru tanya hukum, tak ada. Mereka ada satu prinsip. Tanya dulu hukum. Tak ada apa pun yang menarik perhatian kita, tanya dulu hukum. Lihat Abi Mirsad Al-Ghanawi, dia tanya hukum. Dia jumpa baginda SAW, boleh tak nak kahwin dengan perempuan kafir, namanya anak, dia minat kat saya. Dia ni lawa, harta banyak. Maka tunggu ayat ini, jangan kahwin dengan perempuan yang kafir. Walaupun kamu terpesona dengannya, kahwin dengan perempuan dengan hamba kulit hitam lagi baik kalau dia beriman. Kemudian Allah menyebut benda yang sama juga kepada kaum perempuan. Wahai wali-wali yang menikahkan anak-anak perempuannya, jangan kamu nikahkan anak perempuan kamu sehingga lelaki-lelaki yang ingin berkahwin dengannya beriman kepada Allah. Bila satu ketika Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, dia adalah janda, anak seorang. Janda anak satu, anaknya Anas bin Malik. Lalu Abu Talha Al-Ansari bila tahu Ummu Sulaim janda, dia pun meminangnya. Abu Talha ini orang paling kaya di Madinah, orang pula handsome. Bila dipinang Ummu Sulaim tolak. Lalu kata Abu Talha Al-Ansari, kenapa tolak aku? Kenapa tak terima aku? Aku pinang. Lalu kata Ummu Sulaim, orang lelaki macam kamu memang tak ada perempuan yang menolak. Sebab kamu ni cukup lengkap, kaya, lawa, semua benda ada. Tetapi ada yang menghalang aku daripada menerimamu. Kata Abu Talha, alah, beri alasan, padahal ada lelaki lain. Kata Ummu Sulaim, tidak. Kerana kamu kafir, aku Islam. Lalu kata Abu Talha, itu bukan alasan, itu alasan buat-buat. Kan kadang-kadang kalau tak nak kan kita buatlah alasan apa-apa pun. Alasan nak sama belajar lah, bunga belum kembang cukup lah. Alasan tak nak. Kan begitu, manusia semua macam gitu. Buat tu. Maka Abu Talha ingat Ummu Sulaim jenis macam tu. Kata Ummu Sulaim, sungguh tidak. Sekiranya kamu masuk Islam, tak payah bayar mas kahwin kat aku reda Islam sebagai mas kahwinnya. Dan inilah wanita yang membayar, yang menerima mas kahwin yang paling mulia dalam Islam, iaitu Islam suami dia sebagai mas kahwin. Kalau kamu Islam, aku tak nak mas kahwin apa pun, Islam kamu itu mas kahwinnya. Maka Abu Talha tengok betul ke macam ni. Maka dia pun masuk Islam. Dia bermula dia masuk Islam kerana minat seorang perempuan, akhirnya dia menjadi seorang sahabat yang paling dermawan. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat tentang kedermawanannya sebagaimana firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan sebenar sehingga dia menyedekahkan dan sedekahkan harta yang paling disayang. Abu Talha Al-Ansari mendengar ayat ini, maka dia terus sedekah harta paling sayang, satu kebun, satu ladang kurma sebelah masjid Nabi yang disebut Bairuha, yang padanya ada telaga, airnya cukup nyaman, yang baginda sallallahu alaihi wasallam suka sebelum ke masjid masuk kebun dia dulu minum air daripada kebun Abu Talha. Lalu Abu Talha dermakan pada jalan Allah. Dia masuk Islam asal kahwin, kerana niat kahwin. Akhirnya Allah suburkan, kerana Islam ni tuan-tuan sekalian, masuklah niat apa pun, akhirnya dia akan pergi pada niat sebenar Islam. Itu kita tak nafikan ada orang masuk Islam ni sebab kahwin, ada orang masuk Islam ni sebab duniawi. Tetapi hebatnya Islam, berkatnya Islam, dia akan menjadikan orang tu niat baik. Macam kita juga tuan-tuan, kita belajar agama, banyak niat. Ada orang belajar agama sebab tak ada kerja lain, ustaz ada pencen, nak buat apa, belajar je lah. Dia tak ada niat pun asal nak ubah diri ke, nak tahu benda haram halal, tak ada. Nak isi masa lapang. Sebab kawan-kawan dia lain semua tak ada, tinggal lagi kawan kat masjid. Ada yang datang belajar sebab ikut mak, ikut ayah. Ada yang datang belajar mungkin sebab nak lebih tahu pada kawan dia itu. Tapi walaupun pun niat, last kali niat kita belajar ni dijadi kerana Allah. Sebab tak ada ulama berkata, kami dahulu belajar bukan kerana Allah, tetapi akhirnya dijadi kerana Allah. Sebab sifat belajar yang berkat. Memang asal niat tak ada pun. Niat saya tu boring, dah macam boring dah tengok-tengok cerita, tengok kuliah lah sekali. Kita tarik dengan kuliah tadi bukan kerana asal niatnya. Asalnya nak
habiskan masa boring tadi. Sama juga Islam. Ada orang masuk Islam ni tuan-tuan, bukan dengan niat sebenar. Niat-niat yang lain, tapi kerana hebatnya Islam, Allah menjadikan dia ikhlas. Tuan-tuan baca sejarah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab apa dia masuk Islam? Sebab dia marah orang buli anak saudaranya Nabi Muhammad SAW. Dia balik berburu. Tiba orang cerita, wahai Hamzah, anak saudara kamu kena buli. Siapa buli? Abu Jahal. Abu Jahal buli. Dia punya marah terus ke Kaabah. Cari mana Abu Jahal? Abu Jahal tengah sembang dengan geng dia tengah lepak. Terus dipukul Abu Jahal. Dia ambil anak panah. Anak panah yang tajam ditekan dekat dahi ni. Dekat kepala. Sampai berdarahnya. Sampai berdarah. Dia kata, kalau kamu berani, kamu buli ni, aku ada. Apakah kamu nak buli dia sebab dia Islam? Aku masuk Islam ni. Sekarang ni aku masuk Islam. Kamu nak buat apa? Dia masuk Islam kerana marah je. Marah. Akhirnya jadi lain. Dia rasa. Kata Hamzah. Lepas aku kata macam tu, aku rasa lain. Sehingga aku datang menemui Nabi SAW. Dan akhirnya menjadi Islam yang baik. Menjadi salah satu daripada singa Allah. Ini hebat Islam. Itu tuan-tuan sekalian, kita ni dianjurkan ajak orang masuk Islam. Ustaz, dia tak ikhlas, biar dia masuk dulu. Ustaz, ajak masuk Islam, dia pun tak tahu. Bukan nantikan murtad balik. Jangan fikiran tu. Itu cara syaitan ajak kita fikir. Ajar dia mengucap, kebaikan tu akan kita nampak nanti. Walaupun dia masuk Islam sebab dia miskin ke, atau dia masuk Islam sebab nak kahwin ke, dia masuk Islam sebab nak jawatan, itu hal lain. Apapun tujuan dia masuk Islam, itu hal lain. Bila seorang masuk Islam, keberkatan Islam itu akan menjala ke tubuh badannya. Keberkatan akan turun sedikit demi sedikit. Sehingga elok Islamnya. Kadang-kadang ada orang masuk Islam kerana takut. Ketika mana Islam menguasai dunia. Maka ramai orang masuk Islam kerana takut. Kerana Islam sudah muncul di kuasa dunia. Lama-lama daripada takut, bertukar jadi cinta. Akhirnya Islam masuk atau tersebut Islam dengan begitu meluas. Asalnya kerana kagum pada Islam sebab kuasa besar, atau takut kerana bimbang negara mereka akan ditawan, akhirnya bertukar kepada keikhlasan. Kembali pada ayat kita, Allah menyebut wala abdun mu'minun khairum min musyrikin wala a'jabakum. Lelaki hamba yang beriman walau dia hitam lebih baik daripada lelaki yang lawa tampan harta banyak tapi musyrik walau a'jabakum, walaupun mengkagumkan kamu. Baik, apa alasan Allah menyebut haram berkahwin dengan lelaki atau perempuan yang mensyirikkan Allah? Alasannya cukup kuat. Allah Ta'ala berkuasa meletakkan syariat apa pun. Tetapi Allah yang maha agung, yang maha bijaksana, dia tidak menyebut, dia tidak meletakkan sesuatu yang haram, melainkan kita tahu masalahnya untuk kita. Kebaikan untuk kita. Allah ni berkuasa mutlak, tak boleh dicabar, tak ada orang boleh bagi cadangan. Tapi lihat bagaimana sifat rahmat Allah. Allah tidak haramkan sesuatu macam kita bahas ayat sebelum ini, fid dunia wal akhirah. Baik hal dunia, baik akhirat, melainkan Allah nak beri kebaikan ini kepada orang beriman. Larangan-larangan Allah kebaikan untuk kita. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, ulaika, mereka itu. Siapa mereka ini? Merujuk kepada lelaki kafir, perempuan kafir. Yad'una ilan nar, menyeru, mengajak, mendorong, menjebakkan kamu ke dalam neraka. Kenapa? Sebab mereka mengajak kamu mensyirikkan Allah. Mereka mengajak kamu tidak peduli dosa halal haram, dosa pahala. Kerana orang kafir dalam hidupnya dia tak pernah peduli apa-apa. Sebab agama dalam hidup mereka cuma ritual, bukan kehidupan. Dalam Islam, agama bukan ritual. Agama laisa din tuqusan muayyana wa innama huwal hayah. Inna ad-dina indallahil Islam ay manhajul hayah. Kalau dalam pegangan lain, agama itu cuma bentuk ritual tertentu, maka mereka berritual pada hari tertentu, perayaan tertentu, musim tertentu. Islam bukan ritual. Islam ialah cara hidup. Cara kita hidup. Daripada kita tidur sampai kita bangun tidur. Makan, minum, semua ada hukum hakam, dosa pahala, halal haram. Semuanya ada. Setiap pergerakan, setiap lafaz, setiap tutur kata, setiap gerakan kita, semuanya ada pahala atau dosa. Cara berkahwin, cara berekonomi, cara berpolitik, cara bersukan, cara berhibur, semuanya ada hukum hakam. Tak ada satu pun yang terpisah daripada hukum hakam Islam. Sebab tu kita ada hiburannya.
hiburan Islam, sukannya, kita ada persoalan-persoalan ekonomi, semuanya dibahaskan secara hukum hakam. Kan itu kita lihat ulama-ulama Islam berbeza dengan sami-sami padri-padri. Kerana sami-sami dan padri cuma memimpin ritual. Lalu hal politik, hal kehidupan, hal ekonomi, sebagaimana kata-kata masyhur mereka, da' ma lillah lillah wa ma liqaisar liqaisar. Biarkan hubungan yang berkait dengan politik perjalanan kehidupan kepada pemerintah kaisar, dan hubungan berkait dengan ritual kepada para padrinya. Islam tidak. Ulama-ulama kita, dia akan beri fatwa pada semua hukum. Dalam bab jual beli, ulama-ulama kita ada ilmu-ilmu ekonomi, cerita dah semua. Dalam bab jual beli emas, sampai simpanan, sampai gadaian, semua ada hukum hakam. Dalam bab perkahwinan, daripada mula merisi, bercinta, bertunang, berkahwin, sampailah beranak pinak, bertahnik, menamakan anak, sampailah bercerai, sampai nak rujuk balik. Demikian hukum hakam dijelaskan secara detail. Dalam bab kita nak berhibur, misalnya lagu apa, muzik apa, waktu apa, semua dibahaskan. Permainan-permainan. Hukum angkat berat dalam Islam ada. Hukum bertinju, hukum UFC, semuanya Islam jelaskan. Tak ada satu pun melainkan para ulama jelaskan. Bab jing-jing pun dijelaskan juga. Sebab itu beza kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Kerana para ulama kita bukan memimpin ritual. Mereka memimpin cara hidup kita sampai kita bertemu dengan Allah. Maka Allah menyebut mereka kafir mengajak kepada neraka. Sebab apa yang mereka lakukan tidak pernah terikat dengan agama. Hukumnya, halal haramnya, dosa pahala tak pernah terikat. Sebab itu mereka mengajak kita ke arah neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah dengan perintahnya, dengan syariatnya, dengan hukum hakamnya, mengajak kamu wahai manusia kepada syurga. Kerana syurga diperolehi oleh orang yang tunduk patuh pada perintah Allah, bukan yang lawan menyanggah perintah Allah. Wal maghfirati biiznih, dan Allah nak beri keampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi, dan dia Allah menerangkan segala hukum hakamnya. Ayat di sini ialah hukum hakam, syariat-syariat linnas, kepada semua manusia, la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka berfikir. Baik, bila Allah menyebut perkataan linnas, supaya semua manusia melihat kenapa unggul dan agungnya perkahwinan Islam, dan mana cacat celanya perkahwinan yang bukan datang dari Islam. Ya, perkahwinan dalam Islam, iaitu hukum hakamnya, berkait dengan nasab dan keturunannya, berkait dengan harta pusakanya, berkait dengan pewarisan, wasiatnya, berkait dengan harta anak yatimnya, berkait dengan nafkah isteri, kewajiban isteri dan suaminya, berkait dengan penderhakaan atau kepatuhan, ketaatan anak-anak kepada kedua ibu bapanya, berkait dengan hubungan silaturahim antara kaum kerabatnya. Semua disusun dengan cara yang begitu sempurna. Sedangkan dalam sistem perkahwinan lain, mana berakhirnya perkahwinan lain? Yang saya katakan akhir-akhir ini, orang-orang kafir dah tak minat kahwin. Golongan-golongan muda tak nak kahwin. Kerana mereka melihat perkahwinan itu cuma untuk menikmati keseronokan seksual. Islam tidak. Bukan kenikmatan seksual menjadi nilai utama. Walau itu yang difikirkan oleh kebanyakan pengantin pada permulaan perkahwinannya. Tetapi Islam lebih menekankan tanggungjawab. Menekankan satu cara untuk menjadikan rumah tangga lubuk pahala. Bukan menjadikan rumah tangga sebab yang mudah masuk syurga. Menjadikan rumah tangga adanya kasih sayang sehingga boleh bawa ke syurga. Isteri di dunia, isteri di syurga. Suami di dunia, suami di syurga. Melihat dengan nilai lebih agung. Bukan berkahwin sampai mati, berkahwin sampai ke syurga. Maka dengan nilai perkahwinan ini, orang kafir cemburu dengan perkahwinan Islam. Kerana perkahwinan dalam masyarakat bukan Islam dah hampir tak wujud. Kerana mereka melihat nilai perkahwinan cuma seksual. Dan perkahwinannya roboh, runtuh. Akhirnya dia jadi satu trend. Mereka cuma duduk sebumbung, serumah tanpa ikatan perkahwinan. Kerana mereka kata kalau perkahwinan, akhirnya kita kena bercerai. Maka kami duduk tanpa berkahwin. Akhirnya duduk sampai anak 5, anak 6, anak 7. Sampai bila nak kahwin, tak kahwin-kahwin. Belum propose lagi. Sampailah menopause.
Belum propose lagi, tengah fikir risiko perkahwinan. Walau mereka dah duduk sekali ni. Tapi tidak dalam Islam. Haram duduk sekali tanpa perkahwinan. Habis kami nak tahu macam mana kami bahagia tak bahagia? Kahwin. Kerana mereka percaya kepada persepahaman dulu baru kahwin. Tentang persepahaman tidak mungkin wujud sebelum kahwin. Yang ada cuma lakonan, layar perak yang cemerlang sebelum kahwin. Bila kita berkahwin, maka di situ kita membina persepahaman dengan tolak ansur. Dengan pengetahuan hukum hakam. Dengan mencari redha Allah. Yang saya katakan cari pahala. Mencari kebaikan rumah tangga yang akhirnya kita dapat rasa kelazatannya pada usia tua kita. 20, 30 baru rasa lazat rumah tangga ni. Kemanisan rumah tangga. Dengan anak-anak yang dipenuhi kasih sayang. Kerana itu saya katakan masyarakat kafir, hubungan dengan anak-anak pun dah tak ada. Sistem derhaka tak wujud. Kita tekankan selalu, jangan derhaka pada ibu ayah. Antara azab yang disegerakan derhaka pada mak ayah. Dalam sistem perkahwinan ini, maka wujud syurga antara individu ini. Bagi isteri, syurganya bersama suami. Bagi anak-anak, syurganya bersama ibunya. Lihat bagaimana rumah tangga ini dikelilingi oleh syurga. Maka setiap orang berusaha mendapat syurga melalui ruang yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka sebab itu rumah tangga dalam Islam lebih cepat mengajak kepada syurga. Mengajak kepada keampunan. Orang berkahwin ibadatnya digandakan berbanding bujang. Dan Islam memusuhi atau Islam tak suka orang bujang. Islam menggalakkan perkahwinan. Ketika mana tak ada agama yang galakkan perkahwinan sehebat Islam. Islam galak kahwin. Tazawwaju, kata Nabi SAW. Kahwin. Fa inni mubahim bikumul umat. Aku bangga kalau kamu keluar anak-anak yang ramai. Kalau kamu beranak ramai-ramai, aku bangga, kata Nabi SAW. Kita mana ada pernah orang, mana-mana pemimpin negara kata, wahai rakyat, kahwinlah, kami bangga kalau kamu beranak ramai. Tak ada. Nabi SAW, pemimpin dunia akhirat, berkata kepada semua suami isteri, aku bangga hari akhirat kelak dengan jumlah anak-anak kamu yang ramai, dengan jumlah umat kau yang ramai. Nabi suka anak-anak yang ramai. Bukan Islam mendepani suatu keberanian. Ketika mana orang kafir takut, nanti anak ramai nak tanggung macam mana, duit nak ambil kat mana. Sebagian mereka melihat anak dua pun dah ramai, anak seorang pun ramai, habis nak berapa? Kalau boleh jangan ada anak. Kerana kos mana fikir. Tiba-tiba orang Islam tak pernah fikir benda tu. Sebab Nabi ajar kita setiap anak itu ada rezeki yang dicatat, yang ditulis. Akhirnya umat Islam di sebalik kemiskinan di Palestin beranak ramai. Di sebalik kemiskinan di India beranak ramai. Di sebalik kemiskinan di Afrika beranak ramai. Di sebalik negara-negara maju yang kos-kosnya tinggi tetap beranak ramai. Jadi tak ada masalah untuk orang Islam beranak ramai. Tapi rezeki macam mana? Urusan Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami beri rezeki pada kamu dan rezeki pada anak-anak kamu. Tetapi hebat bagaimana keyakinan yang Allah berikan kepada orang Islam. Sebab itu perkahwinan Islam, perkahwinan bawa ke syurga. Perkahwinan yang bawa kepada keampunan Allah Ta'ala. Maka Allah menyuruh semua manusia, lihatlah perkahwinan dalam Islam. Walaupun mereka cuba untuk mengaibkan perkahwinan dengan Islam dengan cuba membawa angka-angka perceraian. Itu adalah satu benda yang baik. Bila mereka cerita angka-angka perceraian, bererti dalam Islam masih ada perkahwinan. Di Barat, mereka tak cerita angka perceraian sebab tak ada perkahwinan. Nak cerai macam mana? Kahwin pun tak ada. Kita kalaupun kita tunjuk statistik tinggi di beberapa buah negeri atau di setengah negara tinggi, namun tak ada pun bercerai mereka dia akan kahwin lagi. Tetap percaya kepada perkahwinan. Penceraian tidak mewujudkan satu trauma yang umum pada masyarakat untuk tidak berkahwin lagi. Kahwin. Tapi berbeza dengan orang yang bukan Islam, cerai jadi trauma. Akhirnya tak nak kahwin. Kita melihat penceraian sebagaimana apa yang Allah perintahkan dalam Quran. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Sama ada meneruskan hubungan rumah tangga dengan baik atau bercerai dengan baik. Sebab itu cerai kita ada talak 1, talak 2, talak 3. Ada cerai yang disebut rujuk atau disebut dalam bahasa Arab talaqur raj'i. Itu talak 1 dan talak 2. Ada yang disebut sebagai talak bain, talak yang tak boleh dirujuk tapi boleh berkahwin lagi. Ada yang disebut sebagai bain kubra yang tidak boleh dirujuk,
tidak boleh berkahwin sehingga perempuan itu berkahwin yang lain, maka baru boleh berkahwin. Ini panggil bai'in kubra. Menunjukkan kita ada satu sistem yang menjadikan orang Islam tak pernah takut dengan perkahwinan. Kalaupun ada angka-angka yang menakutkan disebut kadar penceraian, tapi yang bercerai kembali berkahwin balik. Tapi di dalam masyarakat kafir, bila mereka trauma dengan perkahwinan, akhirnya mereka tak nak kahwin. Kita tak. Bagi kita kegagalan ataupun berlaku perceraian suatu pengajaran. Para sahabat ridwanullah alaihim bercerai sebagai satu pengajaran, mencari kesesuaian. Tapi Islam ajar penceraian dengan perdamaian, bukan penceraian dengan perbalahan. Bukan bila bercerai je isyar perang. Habis keturunan kita angkut untuk sokong kita. Tidak. Ia selesai di mahkamah. Selesai dengan penceraian. Barangkali kita rujuk kembali. Barangkali ada satu detik kita berfikir kembali. Dan kembali rujuk. Dan kembali mencipta kebahagiaan lebih baik daripada sebelumnya. Kerana cerai ini satu muhlah, satu tempoh untuk kedua-dua pasangan berfikir. Sebab tu kita ada rujuk dalam tempoh 3 kali suci. Maka berfikir. Ramai kita dengar seorang yang bercerai, tiba-tiba dalam tempoh rujuk mereka rujuk kembali. Dan mereka membina rumah tangga dengan lebih baik. Mereka belajar kesilapan mereka. Mereka cuba ubah keegoan masing-masing. Sistem perkahwinan Islam yang Allah sebut dalam Quran menjadi suatu bukti kebesaran Islam, kemuliaan Islam. Yang tak ada orang boleh lawan sistem perkahwinan Islam. Yang cukup hebat. Cara pengurusannya. Daripada akad wali, saksi dan sebagainya, sampai kepada bab cerai, bagaimana Islam menangani dengan baik. Cerai 1, 2 dan 3. Ketika mana agama lain tak ada cerita cerai. Cerai ni talak berapa? 1, 2, 3 tak ada. Mereka tak akan sebut istilah itu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, selepas menceritakan hal rumah tangga, maka bila sebut perkahwinan, apa yang ada dalam perkahwinan? Adanya, kita katakan, bersama suami isteri. Maka hukum bersama suami isteri pasti ada satu halangan, iaitu haid. Maka disebut hukum haid. Ia disebut perkahwinan, kemudian disebut hukum haid. Kerana dalam perkahwinan adanya hubungan badan. Atau kita namakan sebagai jima'. Tetapi jima' ini terhenti dengan sebab haid. Dan perlu diperhatikan. Bila Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang wanita yang berhaid. Turun ayat ini, tuan-tuan sekalian. Bila masyarakat Mekah ke, Madinah ke, terpengaruh dengan cara ahli kitab dalam muamalah mereka dengan perempuan-perempuan yang berhaid. Orang-orang Yahudi, bila mana mereka bermuamalah dengan orang-orang yang berhaid, mereka tak akan makan bersama perempuan haid. Mereka tak akan mengumpulkannya dalam satu rumah. Manakala orang-orang Kristian pula, bila mana wanita-wanita mereka berhaid, mereka anggap macam tak ada apa-apa. Mereka gauli macam biasa. Tetapi orang-orang Mekah dan Madinah lebih terpengaruh dengan cara masyarakat Yahudi. Iaitu bila wanita mereka berhaid, mereka tak makan sekali, tak duduk sekali, bahkan mereka menganggap kotor. Kotor pada tangannya. Kotor pada percakapannya. Kotor pada semua, serba-serbi. Kerana itu Aisyah memahaminya itu pada satu keadaan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah mengambil sesuatu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ya Rasulullah, aku berhaid, ini haid." Maka kata Nabi SAW, haid itu bukan di tanganmu. Haid itu bukan kat tangan, tempat lain. Kerana menjadi kebiasaan, kerana pengaruh Yahudi, bila wanita berhaid, apa pun dipegang dari najis, kotor. Cakap pun tak boleh. Maka Allah Ta'ala menjelaskan hukum hakam haid. Tuan-tuan, mana ada dalam agama cerita tentang haid? Melainkan dalam Islam. Kerana Islam menceritakan benda yang penting dalam hidup. Kerana wanita akan melalui proses haid ini secara wajib dalam hidup dia. Setiap bulan. Yang kita panggil daurah syahriyah. Darah bulan. Atau datang bulan. Dan ia penting untuk hormon wanita. Untuk mengukur kesuburan wanita. Dan juga menentukan keadaan tertentu bagi wanita. Sama ada dibalik atau di menopause. Atau ada pada hormon yang tidak stabil dan lain-lain. Bukan ia merupakan satu pembuangan kotoran dalam badan wanita. Untuk kebaikan. Maka haid ini disentuh oleh Allah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum haid. Qul, katakan, huwa, yakni darah haid itu adhan, kotor. Darah tu yang kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka wanita bila dalam keadaan berhaid, maka janganlah kamu mendekatinya dengan makna apa? Wala taqrabuhun, dengan makna berjima' dengannya.
hatta yathur, sehinggalah mereka suci, yakni sehingga haidnya berhenti dan mereka mandi wajib, maka boleh. Ini menjawab persoalan yang kerana pengaruh Yahudi dan Kristian, kerana masyarakat Arab mereka tak ada pegangan agama ketika Yahudi dan Kristian ada pegangan agama. Bila Nabi SAW dibangkitkan dan mengajak manusia beriman, berpegang dengan Islam sebagai agama samawi yang terakhir, yang sempurna, maka mereka memeluk Islam. Namun proses ilmu yang baginda SAW beri tadi berperingkat-peringkat. Tak mungkin ajar mengejut. Maka pengaruh Yahudi dan Kristian sudah pun berakar umbi dalam generasi yang lama. Bayangkan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya 560 tahun. Artinya banyak pengaruh dah masuk. Tetapi Islam tidak tergesa-gesa mengubah. Sampailah turunnya ayat-ayat Al-Quran supaya perubahan itu dapat dilakukan dengan cara yang efisien, berkesan. Akhirnya orang Islam tengok macam mana cara nak menghadapi wanita berhaid. Maka Allah turunkan ayat, haid kotor. Jangan setubuh je. Dalam hal ini jumhur ulama melihat bila wanita itu berhaid tidak boleh beristimta', berseronok selain daripada pusat dan lutut. Artinya selain pada pusat dan lutut boleh berseronok. Pusat lutut tak boleh kacau. Tapi di sisi pandangan ulama yang lain itu Hambali, boleh melainkan nikah, melainkan bersetubuh tak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila Rasulullah ditanya wanita yang berhaid, isteri kami berhaid, apa yang kami boleh buat? Kata baginda SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah apa benda nak buat, jangan bersetubuh je. Yang lain boleh. Maka itu hukumnya. Para ulama lain mengatakan begini, kalau seorang boleh mengawal dirinya, maka boleh. Tapi kalau orang tu tak boleh kawal dirinya, maka jangan usik pusat hingga ke lutut. Kalau tak boleh kawal diri. Jadi dah lama-lama ni, dia kena cium tu tertidur, tu tak apa. Dah orang lama, umur 60, 70 ni, yang baru-baru kahwin jangan terbang, jangan cuba. Ini cara mengharmonikan pandangan dan pendapat ulama. Fa'idha tatahhar, dan bila wanita itu sudah bersuci daripada haid, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah isteri kamu dengan apa cara sekalipun. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat. Baik kalau kamu buat silap dulu cara bergaul dengan wanita, Allah suka kamu bertaubat. Allah silap, kita ikut cara Yahudi rupanya. Allah silap, kita ikut cara Kristian rupanya. Haid pun kita gauli sekali, maka Allah terima orang bertaubat. Dan Allah suka orang yang bersuci. Menekankan bersuci bagi pihak wanita, ya mandi. Bagi pihak lelaki, bersuci itu jangan mendekati wanita yang berhaid. Itu cara mereka bersuci. Kemudian Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita kamu, isteri-isteri kamu ialah ladang-ladang kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang-ladang kamu mengikut cara yang kamu kehendaki. Baik, ceritanya tuan-tuan sekalian, orang Mekah dia ada cara bersetubuh dengan bini dia. Orang Mekah dia agak flexibility. Dia boleh berlaku berdiri, duduk, macam-macam cara lah. Jangan ada budak kecil dengar. Manakala orang Madinah pula, dia satu cara je. Dia tak banyak cara. Jadi bila orang Mekah kahwin dengan Madinah, huara jadinya. Sebab orang Mekah dibantai semua cara. Kuat dada, kuat lentang, berenang bebas, dia belasah belaka. Sebab budaya Mekah, perempuan Mekah dia agak flexibility. Orang perempuan Madinah dia macam sejenis je. Dan mereka juga percaya pada khurafat Yahudi. Kalau datang lain pada cara tu, nanti anak lahir juling. Mereka percaya kalau wanita itu disetubui dengan cara tertentu, umpamanya kita sebut secara umum lah, takut ada baby yang kita tu tak sesuai. Secara umumnya, tuan-tuan sekalian, dia boleh mendatangkan anak-anak yang cacat itu dan ini. Maka Islam membatalkan khurafat itu. Sebab bila seorang suami, seorang isteri bersama dengan pasangan, apa yang mereka nak buat ialah keseronokan. Dan keseronokan itu berlaku dengan pelbagai cara. Islam membenarkannya selagi mana tidak dengan cara liwat isteri atau dengan cara mendatangi waktu haid. Lain daripada itu boleh. Boleh. Ke dapur ke boleh. Kat mana-mana tak ada masalah. Sebab itu Allah kata, isteri kamu ladang-ladang kamu. Kamu yang akan tabur benih. Nak tabur ke macam mana? Nak tabur gini benih? Boleh. Nak tabur macam tu? Boleh. Ini ladang. Subur. Boleh menumbuhkan benih. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
maka bersedekahlah kamu. Buatlah benda-benda baik. Ya, bila ada kesilapan-kesilapan, adanya kekurangan-kekurangan, maka kita sentiasa qaddimu li anfusikum. Yang dilakukan amal soleh. Contoh, waktu berjima baca doa. Itu benda baik. Jangan mentang-mentang jima lupa tu fana ustaz fana. Ini sufi mana pula? Artinya walaupun nak dalam mendatang isi ada doanya. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada sekian-sekian. Bukan kita berfikir macam mana dapat pahala yang banyak waktu bersama dengan pasangan kita. Ustaz, macam mana cara? Saya tahu itu hal-hal nafsu. Tapi saya nak dapat pahala banyak. Macam tuan-tuan cerita bab makan. Tuan-tuan nak makan apa? Kepala ikan? Kepala lembu? Makanlah. Tapi kita nak buat amal soleh ketika makan. Bismillah. Lagi makan ramai-ramai. Lagi macam mana? Berkongsi, bersedekah. Jadi dengan syahwat. Tapi dapat pahala banyak. Sama juga. Bila seorang suami nak bersama dengan isteri, dia pun fikir, Ustaz, macam mana kami nak dapat pahala banyak? Apakah boleh kami buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni? Apakah kami akan dapat pahala banyak? Ya, semuanya itu tuan-tuan diajar dalam Islam. Diajar. Apakah kami perlu berwuduk selepas itu? Kalau kami nak ulang, apakah boleh terus? Ataupun kami kena mandi? Ataupun kami kena berwuduk? Dan ini semua ada dalam ajaran Islam supaya dapat pahala. Dan baginda sama-sama mengajarnya. Nabi ajar. Bagaimana hadis tentang Umar Al-Khattab. Baginda mengajar dengan berkata, wahai Umar, kalau kamu ingin mengulanginya, hendaklah kamu berwuduk terlebih dahulu. Nak ulang balik, wuduk dulu. Supaya datang kesegaran kembali. Dia bersihkan dahulu. Kemudian okey, sekali lagi datang. Tak ada masalah. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh. Baik, takwalah kamu pada Allah. Allah sebut tentang haid. Allah sebut tentang jima'. Kemudian disebut tentang takwa. Ya. Kerana takwa pada Allah pada semua perkara. Dalam rumah tangga, dalam hubungan anak yatim, dalam persoalan kahwin, dalam persoalan perang, dalam persoalan larangan Allah, takwa kena ada. Kerana takwa itu ialah imam, pemimpin, ikutan kita dalam semua perkara. Wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah kamu akan jumpa Tuhan. Dan Allah akan nilai kita dengan takwa kita. Besar takwa kita, hebat takwa kita, mulia kita. Wa basyiril mu'minin, dan berilah khabar gembira kepada orang beriman. Kerana orang beriman saja percaya pada hukum hakam Allah, yang mentaati hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.